Hello Datuk, lama tak jumpa Datuk Richard sekali. Hello, apa khabar? Apa khabar? Oh, baju terang benderang tu senang nak tengok. Ya betul. Kita buat dia. Okey, Dok, kita nak review dululah aksi antara Terengganu dan juga JDT. Saya nak tanya, kenapa Terengganu gagal menggunakan kelebihan gol awal? Sebab selalunya kalau game, gol awal tu penting. Tetapi mereka bukan saja gagal mempertahankan pendahuluan, tapi dia bolos satu gol dan berdepan dengan banyak peluang baik pasukan JDT. Kenapa ini berlaku, Datuk? Ya, sebenarnya bagi secara analisis saya rasa Terengganu memamerkan perlawanan yang cukup baik pada malam itu dan saya rasa yang terbaik yang saya pernah lihat kerana mereka buat high pressing. Justru pada high pressing itulah mereka memperolehi gol awal. Gol awal dalam minit yang ke-7. Bermakna hasil daripada tekanan yang dilakukan Litat terhadap Matt Davis di sebelah kanan dan umpanan dibuat crossing di mana Jordan membuat penyudahan. Itu sudah bukti di mana mereka tidak memberi peluang kepada JDT untuk settle down. So pressure awal berlaku, justru pada itulah mereka memperoleh first goal. Tetapi apa yang menggagalkan mereka adalah ketumpulan berlaku di bahagian midfield sehingga beberapa hantaran-hantaran lolos berlaku sehinggalah JDT dapat settle down dan dapat menjadikan gol dalam minit yang ke-51 separuh masa kedua melalui Bertrand de Silva tadi. Oh, okey. Jadi, Datuk, bagaimana Datuk lihat kemampuan barisan hadapan JDT pula yang diketuai Bertrand da Silva mengorak serangan ke kubu Terengganu? Ya, sudah tentu sebenarnya keberkesanan mereka harus diperagakan dalam separuh masa pertama awal bertemu Terengganu tempoh hari. Tapi disebabkan high pressure berlaku kepada benteng pertahanan, maka sukarlah bola dibuat dari transisi kepada striker mereka. Tetapi dalam separuh masa kedua, ada settle down, ada bola diumpan kepada beliau dan justru pada itulah jentera serangan mereka menjadi tajam sehingga mereka memperoleh gol pertama. Saya rasa gandingan di Silva di hadapan cukup bahaya, harus diberi peringatan pada benteng pertahanan Terengganu, harus memberi perhatian rapat pada beliau. Okey, baik, itu yang penting kan. Okey, baik Datuk, 90 minit aksi separuh akhir yang pertama dah selesai. Baik. Moving forward, separuh akhir yang kedua. Datuk rasakan Terengganu lebih tertekan ataupun JDT yang bakal bermaharajalela? Saya rasa JDT harus terasa tertekan kerana apa yang diperagakan mereka dalam separuh masa pertama cukup indikasi di mana Terengganu bukan calang-calang pasukan. Mereka tidak ada apa sebarang tekanan walaupun mereka menunjukkan prestasi yang begitu cemerlang di Gombadak tempoh hari. Tetapi satu lagi perlawanan di JB ini tidak ada sebarang tekanan untuk Terengganu tetapi sebaliknya kepada JDT. Datuk, boleh dikatakan Terengganu ni sebenarnya adalah pencabar terbaik untuk JDT sebab kita tahu JDT memang berada pada kelas tersendiri kan. Jadi pada pendapat Datuk, adakah Terengganu pencabar terbaik lah yang memang pasukan yang betul-betul boleh bagi cabaran? Saya setuju dengan Adrian, spot on. Memang Terengganu adalah sebuah pasukan yang akan memberi cabaran kepada JDT dan JDT juga harus menghormati corak permainan mereka dan berhati-hati. Jangan merasa mereka boleh makan Terengganu senang-senang. Memang sukar. Kalau ia pun bertungkus lumuslah di Johor nanti. Baik, kita nak ke KL dan juga Melaka ya. Sama situasi juga KL dan Melaka kuasai perlawanan cuma tak create chances. Review Datuk game mereka semalam. Okey, sejak ke belakang ni saya ikut perkembangan Melaka dan saya rasa mereka menunjukkan prestasi meningkat perlawanan demi perlawanan. Saya rasa Zainal dan anak-anak buah beliau berada di landasan yang betul untuk mencatat satu sejarah seperti mana kita semua ketahui menanti 100 tahun satu sejarah akan berlaku. Saya rasa ia mungkin akan direalisasikan oleh anak-anak buah Coach Zainal dan juga tidak menidakkan Kuala Lumpur kerana mereka juga menunjukkan satu kebangkitan yang ketara pada musim ini. Okey, kita boleh katakan juga perlawanan kemuncaknya sebenarnya di Melaka. Sebab dua-dua pasukan ini dah lama sangat tak masuk ke final. Jadi prediction di Melaka Jumaat ini, siapa yang boleh menguasai perlawanan? Satu. Yang kedua, apakah perlawanan akan berlangsung hanya 90 minit atau akan ada penentuan penalti taman masa dan sebagainya, Datuk?
Bagi saya ingin lihat satu sejarah tercatat di bumi Melaka dan Melaka berada dalam semua kondisif dalam keadaan yang baik. Cuma seperti mana Bojang kata tadi, mereka harus memperagakan corak permainan yang biasa kerana perlawanan yang mereka main tu, recovery itu memang tak begitu cukup untuk pemain. Tapi apapun, saya mengharapkan perlawanan ini akan berkesudahan dengan 90 minit dengan satu sejarah dicatat di Melaka nanti. Datuk, tadi kita tak sempat tanya kan JDT dengan Terengganu. JDT Terengganu pun 90 minit juga. JDT Terengganu 90 minit tapi yalah JDT kena melipat gandakan usaha untuk memberi satu hadiah kepada penonton mereka di JDT nantilah. Okey, selalunya Datuk, last nak tanya ni, tambah soalan. Pasukan yang ada kelebihan jaringan di tempat lawan itu memang betul mereka ni ada kelebihan ke ataupun sebenarnya mereka tak boleh terlalu bergantung dengan kelebihan gol di tempat lawan? Ya, secara psikologi ya, tetapi itu terpulang pada corak permainan pada malam itulah. Kalau jadi, kalau tak jadi. Walaupun you berada dua gol kelebihan pun, kalau you lolos 4 pun, memang dia tak jadi relevan. So secara psikologi ya, tetapi secara realiti 90 minit akan menentukan. Wow, Soalan menarik. bagus satu. Baik. Ramai yang tertanya sebenarnya kan pasal away goal ni kan, tapi soalan yang bagus Akbar. Baik, terima kasih Datuk Richard sekali. Sama-sama. Terima kasih Kita Datuk. tengok siapa menang hari Jumaat ini. Ya. Sama-sama, terima kasih. Okey.